Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penyelia akademik bagi program latihan industri ini iaitu Dr. Muhammad Rashan Shah bin Robuan, dan tidak dilupa juga kepada penyelia industri saya Puan Muni binti Sahdan. Saya Anwar bin Pandi dengan nombor matrik A168774 yang merupakan pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan sumber manusia di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Saya akan membuat pembentangan bagi laporan akhir latihan industri di mana saya telah menjalani latihan industri ini di Pejabat Daerah Asajaya selama tempoh 4 bulan bermula dari 1 Mac sehingga 30 Jun 2021. Semasa hari pertama saya melapor diri, saya telah ditempatkan di unit pentadbiran di mana ia menjadi tempat saya menimba banyak pengalaman berkaitan dengan program pengajian terutama kepada pengkhususan saya iaitu pengurusan sumber manusia. Sepanjang saya di Pejabat Daerah Asajaya, saya telah diberikan pelbagai jenis tugasan bagi fungsi pentadbiran seperti menyediakan deskripsi tugas dari jawatan pembantu awam sehingga pegawai daerah. Saya juga menyediakan satu dokumen lengkap bagi pemegang takbir probate dari tahun 2005 sehingga 2020 dan juga membantu proses pendaftaran fungsi-fungsi perundangan seperti urusan probate, anak angkat dan kes cerai masyarakat IBAN iaitu bagi kes Mahkamah Bumi Putera. Saya juga perlu sentiasa bersedia untuk menerima tugasan daripada unit-unit lain terutamanya hal yang berkaitan dengan wabak COVID-19 seperti program vaksinasi, PKPD dan program bantuan makanan. Saya ingin menerangkan latar belakang tertubuhnya Pejabat Daerah Asajaya yang dahulunya merupakan daerah kecil yang dikenali sebagai Nonok dan telah dinaik taraf menjadi sebuah daerah penuh di bawah pentadbiran bahagian Samarahan melalui dasar politik pembangunan Ketua Menteri Sarawak. Pejabat pentadbiran ini telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1970 yang mempunyai tujuan utama iaitu bagi mengekang ancaman komunis dan dakwah disampaikan oleh mereka kepada penduduk setempat pada waktu itu. Perpindahan pejabat ini dari Kampung Sambil ke Kampung Melayu Nonok telah menjadikan kawasan tersebut berubah menjadi sebuah pekan yang sibuk dengan aktiviti harian masyarakat seperti ekonomi, sosial, pusat persinggahan dan pembangunan. Kini, Pejabat Daerah Asajaya mengurus dan mengendalikan sebanyak 29 buah kampung dengan seramai 8 orang penghulu dan 29 orang ketua kaum di kawasan Asajaya. Pejabat Daerah Asajaya ini mempunyai 21 orang anggota perkhidmatan awam yang diketuai oleh seorang pegawai daerah iaitu D.O. Rais bin Ahmad dan 4 orang pegawai takbir di mana mereka masing-masing mengetuai setiap unit bagi menjalankan takbir urus daerah Asajaya. Aktiviti teras yang dijalankan di Pejabat Daerah Asajaya ini adalah untuk membangunkan daerah dari segi infra dan infrastruktur secara berterusan dalam mencapai kemajuan yang lebih seimbang melalui fungsi keempat-empat unit seperti unit pentadbiran berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran, perundangan dan pengurusan sumber manusia. Unit pembangunan berfungsi untuk menguruskan projek pembangunan dan penyelarasan program kemiskinan. Unit sosial pula berfungsi bagi pengurusan data dan maklumat daerah dan juga pengurusan acara rasmi dan akhir sekali unit perbendaharaan menjalankan fungsi-fungsi kewangan. Budaya kerja organisasi ini adalah berpandukan kepada piagam pelanggan yang dapat memberikan perkhidmatan yang telus, berkesan dan cekap kepada masyarakat setempat. Kelebihan yang terdapat pada Pejabat Daerah Asajaya ini adalah melalui 6 nilai teras bersama iaitu integriti, baik hati dan prihatin, profesionalisme, sikap kesegeraan dan semangat sepunya, semangat berpasukan dan berorientasikan hasil. Sepanjang saya menjalani LI ini, saya membuat pemerhatian semua kaki tangan bekerjasama dalam satu pasukan yang besar yang mampu meyakinkan masyarakat tentang peranan yang dijalankan oleh pejabat pentadbiran ini. Manakala bagi kekurangan pula, organisasi ini kekurangan kaki tangan untuk menjalankan aktiviti organisasi kerana apabila seorang staf bercuti, urusannya akan sedikit tertangguh kerana tidak ada orang yang akan menggantikan kerjanya. Hal ini menjadi kelemahan juga kerana 3 orang staf yang akan bersara.
Saya telah menjalankan tugasan merangkumi fungsi 3 unit di Pejabat Daerah Asal-Jaya yang melibatkan unit pentadbiran adalah paling utama dan juga tugas daripada unit pembangunan dan sosial. Di unit pentadbiran, saya menerima arahan untuk melakukan tugasan sumber manusia iaitu menyediakan deskripsi tugas dan my portfolio bagi staf dengan membuat carta organisasi, carta fungsi, aktiviti bagi setiap unit dan bidang tugas bagi setiap jawatan. Saya turut membuat pengurusan pendaftaran ketua masyarakat dan ketua kaum bagi sesi yang baru. Di samping itu, saya juga menyemak tuntutan allowance perjalanan dan kerja lebih masa staf. Di unit pentadbiran ini juga, saya telah melakukan tugasan menjaga kaunter perkhidmatan pelanggan di mana saya akan meneliti dan menyemak urusan pelanggan serta memberikan mereka senarai semak bagi urusan pendaftaran probate, anak angkat dan kes Mahkamah Bumi Putera. Saya juga akan mengefaks, membuat panggilan dan menjawab telefon serta mendapatkan pengesahan surat daripada pegawai daerah. Bagi unit pembangunan, saya telah membantu untuk melaksanakan proses cabut undi projek serta menyemak sijil-sijil para kontraktor dan menelefon mereka bagi menghadiri proses cabut undi itu. Saya juga membantu unit sosial untuk mengadakan program-program rasmi bersama jabatan kerajaan lain dan KMKK serta menguruskan program vaksinasi COVID-19 penduduk kampung di daerah Asal-Jaya. Sewaktu PKP ini, saya juga bertugas membantu menyediakan bantuan makanan kepada semua penduduk dan membantu memudahkan urusan pengesanan aktif kontak rapat dan PKPD oleh pihak KKM. Latihan industri ini sememangnya mampu memberikan hasil pembelajaran kepada saya di mana saya dapat mengaplikasikan ilmu teori. Ia turut membantu saya lebih memahami bidang pengajian dan pengkhususan saya. Saya juga berkesempatan untuk melihat sendiri bagaimana proses audit yang dilakukan oleh unit sumber manusia negeri kepada staf yang terlibat. Selain itu, saya dapat meningkatkan keyakinan diri untuk berhadapan dan bercakap lancar dengan pelanggan. Terdapat banyak sistem yang saya tahu telah digunakan dalam urusan kerja pejabat ini seperti Resident Office Geometric Information System ataupun REGIS, State Civil Service Government Employee Management System ataupun GEMS dan Electronic Resident and District Office ERNDO. Namun begitu, saya tidak berkesempatan untuk mengendalikan sistem itu kerana ia memerlukan autoriti untuk mengaksesnya menggunakan ID Sarawak.net. Tidak lupa juga saya belajar mengenai sistem pengurusan fail di mana setiap fail mempunyai kod tersendiri bagi urusan surat menyurat. Bagi urusan pejabat pula, saya mempelajari etika kerja yang sentiasa perlu dipatuhi dan dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Melalui LI ini, saya telah memperoleh banyak pengalaman yang berharga kepada diri saya dan saya juga dapat membentuk personaliti yang positif seperti dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran tempat kerja dengan cepat yang hanya memerlukan beberapa hari sahaja. Selain itu, pengalaman menyambut pelanggan di kaunter membolehkan saya meningkatkan kemahiran komunikasi dan berdisiplin diri dengan baik. Saya juga merasakan saya berpuas hati kerana telah menunjukkan kemahiran kompetensi semasa di Pejabat Daerah Asal-Jaya ini. Hal ini kerana saya boleh mengamalkan etika kerja dengan baik dan juga sentiasa bersedia untuk menerima arahan bagi sesuatu tugasan dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, saya juga dapat meningkatkan kemahiran teknologi maklumat saya apabila dapat menyiapkan tugasan vaksin dengan cepat dengan pengetahuan teknologi yang saya ada. Saya juga mengamalkan sikap bekerjasama dengan pelajar LI bagi yang lain untuk tugasan yang diberikan kepada kami. Sememangnya latihan industri ini memberikan impak yang positif kepada saya sebagai seorang bakal graduan yang akan berhadapan dengan dunia pekerjaan. Saya memperoleh pengetahuan untuk merasai pengalaman pekerjaan yang sebenar. Perkara ini mampu meningkatkan nilai kebolehpasaran saya sekiranya ingin menceburkan diri dalam pekerjaan sektor awam kerana saya mengetahui kelayakan dan keperluan bagi sesuatu jawatan.
Saya juga dapat mempertingkatkan nilai sahsiah saya dengan lebih berdisiplin semasa berhadapan dengan pelanggan kerana pentingnya menjaga imej organisasi dan kredibiliti pejabat daerah Asajaya. Melalui impak latihan industri ini, saya juga memperoleh kemahiran-kemahiran yang berguna untuk masa depan saya seperti kemahiran komunikasi yang baik, kemahiran interpersonal, kemahiran ICT dan juga kemahiran pengurusan. Sekian daripada saya. Terima kasih.